Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Kimia tingkatan 5. Dekat dalam kotak ni memang nampak ada banyak barang yang berkarat ni. Ni paku-paku ni semua berkarat. Yang ni pula pipe ni macam berkarat juga. Banyak sangat benda yang berkarat di sini. Bagaimana pengaratan ni boleh berlaku, cikgu? Okey, pengaratan ni sebenarnya walaupun dia satu proses. Ya. Dia ada mekanismenya macam mana dia boleh terjadi. Oh, okey, baik cikgu. Itu ke yang kita akan belajar sekarang, cikgu? Ya. Okey, baik cikgu. Ya, silakan cikgu. Now, ini adalah mekanisme pengaratan secara keseluruhan yang kita boleh ringkaskan dalam bentuk satu rajah. Ya. Okey. Now, yang pertama sekali, sebelum kita dive in ataupun masuk ke dalam mekanisme pengaratan ni, kita kena ingat balik Leo de Germany. Yang ini ke cikgu? Ya. Kad yang di tepi Sean tu. Okey. Cuba Sean angkatkan, flip ke atas. Okey, setiap satu ya. Setiap satu tu. Okey, untuk L ni adalah losers. Yes. Okey, untuk ini untuk E pula adalah elektron. Untuk O pula adalah oxidation. Ya. Saya pegang kat atas ni. Baru nampak Maksudnya apabila sesuatu benda tu kehilangan elektron ataupun menderma elektron, maka dia dikira sebagai suatu proses pengoksidaan. Okey, baik. Mari kita tengok yang Jerman pula. Jerman pula. Okey, G untuk gains, E untuk electrons dan R pula adalah reduction, cikgu. Ya, maksudnya sekiranya sesuatu perkara tu menerima elektron, maka dia adalah proses penurunan. Okey cikgu, saya faham sekarang. Maknanya jadual ataupun yang ada di sini Leo di Germany untuk kita memahami sama ada kalau kita terima elektron adalah proses yang cikgu sebutkan tadilah ataupun terima ataupun mengeluarkan. Ya, betul tu. Okey. Sebab itulah mekanisme pengaratan ni sebenarnya adalah suatu tindak balas redox. Sebab dia melibatkan kedua-dua pengoksidaan dan juga penurunan yang berlaku pada masa yang sama. Okey cikgu. Okey. Now, sebelum tu, syarat utama untuk pengaratan berlaku sebenarnya ialah yang pertama kena ada air. Ya. Dan yang kedua ialah gas oksigen. So kedua-dua ni akan membantu dalam proses pengaratan. Okey. Dan apabila air berada pada permukaan besi, dia akan membentuk dua terminal. Now, dari rajah ni, cuba Sean baca yang terminal positif terlebih dahulu. Okey cikgu. Daripada gambar rajah yang cikgu tunjukkan ni, terminal positif katot ada oksigen dengan ada 2 molekul air dan 4 elektron. Dan menjadi ataupun tukar menjadi 4 hidroksida ke cikgu? Very good. Okey. Now, dan ini adalah di terminal positif ini merupakan proses apa kalau kita pindahkan kepada kad Leo de Germany di depan Sean tadi tu. Okey, maknanya daripada apa yang saya nampak yang formula yang ada kat sini, cikgu, elektron dia adalah pada sebelah kiri anak panah. Ya, betul. Maknanya dekat untuk jadual ataupun untuk formula yang kita ada di sini, Leo di German, ni ada anak panah kan, cikgu? Maknanya kalau dia sebelah kiri, E sebelah kiri, maknanya kita akan buka pada G. Kita buka pada G. Pada G. G ke, cikgu? Ya, betul tu. Dekat sini untuk terminal positif? Ya. Kita buka dekat sini, G. Okey, saya buka. Okey, dekat sini. Gains, electrons, and then R pula adalah reduction. Sebab itulah dia adalah proses penurunan di sebelah terminal positif. Okey. Sekarang saya faham, cikgu. Ya. Okey. Dan untuk yang ni saya dapat makan, cikgu? Of course. Sebab cuba dengan sedaya upaya dan betul jawapannya. Terima kasih, cikgu. Of course dapat 5 star. Wow. Terima kasih. Macam mana dengan terminal negatif pula?
Kalau kita buka di Leo. Okey, baik. Cuba Sean buka dekat Leo. Ya. Kita buka. So dia jadi loses electron. So dekat sini pula adanya oxidation. Maknanya disebabkan ia hilang elektron, ia menghasilkan ataupun berlakunya pengoksidaan. Betul. Okey cikgu. So bahagian ni kita dah tahu, kenali apa itu anode, apa itu kathod dan apa yang berlaku di kedua-dua terminal ini. Jadi sekarang kita akan belajar dengan lebih mendalam lagi. Okey cikgu. Okey. Dan di langkah pertama, kita akan perasan bahawa pengoksidaan yang berlaku di anode tadi menghasilkan setengah persamaan ini di mana ferrum ataupun besi menghilangkan elektronnya ataupun menderma elektronnya untuk membentuk ion ferrum 2. Dan ini pergi ke langkah kedua pula, di mana elektron itu tadi akan mengalih melalui besi ke hujung titisan air di mana kepekatan oksigen di situ adalah lebih tinggi dan menyebabkan permukaan besi di bahagian ni tadi menjadi kathod apabila penurunan berlaku. Alright. Now, sekarang kalau kita pergi ke langkah 3 pula. Cuba Sean baca apa yang terjadi di langkah ketiga pula. Okey, cikgu. Oksigen ataupun O2 yang larut di dalam air menerima elektron dan mengalami penurunan untuk membentuk ion hidroksida ataupun OH negatif. Ya, inilah yang kita kena pasti jenis tidak balas daripada kad Leo de German tadi. Dan kita pergi ke langkah keempat pula di mana apabila ion ferrum 2 tadi bertindak balas dengan ion hidroksida daripada air, dia akan menyebabkan satu keadaan di mana ferrum 2 hidroksida terbentuk, FeOH2 kat dalam kurungan. Dan FeOH2 tadi, kalau dia asyik melalui tindak balas pengoksidaan, dia akan menghasilkan bahan yang dipanggil ferrum 3 oksida, biasanya .XH2O lah, terhidrat. Dan keadaan ini adalah dipanggil karat. Sebab tu cuba Sean baca ayat yang terakhir tu yang kat dalam kotak merah tu. Okey, baik cikgu. Okey, ferrum 3 oksida ataupun Fe2O3 atau karat adalah rapuh, telap dan tidak melekat dengan kuat. Oleh itu, air dan oksigen dapat meresap pada logam besi yang berada di bawahnya. Besi akan mengalami pengaratan yang berterusan. Ya, sebab itulah karat adalah sesuatu yang rapuh dan mudah pecahlah kiranya. Kalau besi tu dia dah berkarat sangat, kadang-kadang dia akan patah. Ya, betul. Dan yang paling penting di sini, dua syarat utama yang untuk pengaratan ialah apa tadi? Kena ada air dan betul. juga oksigen, cikgu. Betul tu. So yang dua-dua syarat ni memang syarat yang paling penting untuk pengaratan berlaku. Boleh tak kalau saya sebut dia berlaku pada permukaan besi, cikgu juga? Maknanya kalau ada air dan juga oksigen dan juga permukaan besi lah, baru sahaja pengaratan boleh berlaku. Betul ke cikgu? Betul tu. Sebab tindak balas redox boleh berlaku hanya dengan kehadiran kedua-dua benda ni pada permukaan besi. Okey cikgu, kita teruskan lagi. Okey. Now, tetapi bagi kes pengaratan ni, kita ada cara untuk mengawal pengaratan dan kita ada juga caranya di mana pengaratan tu mungkin berlaku dengan lebih cepat melalui siri elektrokimia. Dan cara hafal dia, cuba Sean baca cara hafal dia dari kalau sampai aktif. Ada di sini ya. Okey, saya bacakan. Kalau nak cegas, mesti ambil zat besi sama paracetamol hingga cukup aktif. Dan besi, tempat highlight yang hijau tu sebenarnya adalah macam sempadannya. Logam-logam yang berada di atas besi ni tadi, kalau digunakan untuk melilit besi ni, dia sebenarnya boleh mengawal pengaratan
Oh, okey. Dia boleh membantu supaya benda tu kita boleh simpan dengan lebih lama agar dia tak cepat karat. Oh, okey, baik. Manakala logam-logam yang biasanya kalau kita sadurkan di sekitar besi tu atau lilit dalam besi tu, di bawah besi ni, dalam siri elektrokimia ni, dia boleh menyebabkan besi tadi berkarat dengan lebih cepat. Okey. Maknanya kalau seperti mana yang cikgu sebutkan tadi, sekiranya kita memilih besi ataupun memilih logam ya di atas besi ataupun yang lebih elektropositif, bermaksud pengaratan akan berlaku dengan lebih lambat. Ya, betul. Ya. Yes. Okey. Dan memang apa-apa logam yang kurang elektropositif, kalau dicampurkan dengan besi, dia akan menyebabkan pengaratan tu berlaku dengan lebih cepat. Okey. So dia macam tu je. So kita punya siri elektrokimia ni adalah satu cara di mana kita menggunakan untuk mendetek lah, untuk detek sama ada pengaratan tu boleh berlaku dengan lebih cepat ataupun lebih perlahan. Okey cikgu. Sekarang saya dah faham dah cikgu. Dan sekarang kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini di slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM.